Macam mana saya capai 5 angka dalam masa 1 bulan dengan hanya menjual produk digital? Hai, Assalamualaikum tuan-puan, saya Wan Fahmi dan dalam video kali ini saya akan share kepada tuan-puan apakah step-step untuk anda capai 10k pertama anda. Alright? Dan anda boleh juga duplicate cara ini untuk capai 100k yang pertama anda. Okay? So, tuan-puan tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan sesi perkongsian ini. Okay. Tapi sebelum tu tuan-puan, saya dah minta kepada anda semua minta tolong untuk anda copy dan juga paste ayat yang saya berikan dekat dalam Telegram ni ke dalam grup-grup di Telegram dan juga grup-grup WhatsApp supaya ramai lagi rakan-rakan anda yang dapat ilmu ini dan juga dapat praktikkan ilmu yang saya share setiap hari ini tuan-puan. Okay, so tanpa membuang masa tuan-puan, step yang pertama untuk anda capai 10k pertama anda, alright? Okay, sebelum tu kita cerita semua step dulu. Yang pertama kita ada step goal, yang kedua step survey, yang ketiga step product, yang keempat step test MVP dan yang kelima ialah step kita scale. Okay, so apakah yang kita maksudkan dengan goal? Okay, so the first step untuk kita capai apa yang kita nak tuan-puan, kita mestilah kena ada goal, ada matlamat, ada tujuan. Alright, macam mana kita nak capai sesuatu kalau kita tak ada matlamat, betul tak? Kalau kita buat kalau kita main memanah pun sebagai contoh, mestilah kita kena ada dia punya target tu. Barulah kita tahu sama ada kita punya panahan tu tepat ataupun tidak. Betul tak? Alright. So dalam apa sahaja cara, apa sahaja perkara yang kita buat, kita kena ada target tuan-puan. Sama ada kita target nak mungkin kita nak target sale 10k sebulan, ataupun kita target nak beli kereta sebiji, ataupun kita target nak beli komputer, nak beli handset dan sebagainya. Alright, kita kena letak target. Contoh macam saya bila buat bisnes, okay, dulu saya just ada laptop dan sekarang saya nak ada komputer pula. Alright, kemudian bila dah ada komputer maaf, saya nak ada set pula macam studio kan, ada mic, ada kamera, okay, so ada grafik yang bagus sikit. Sebab apa? Sebab lebih senang saya nak sharekan ilmu-ilmu bisnes kepada orang lain. So kita kena letakkan target tuan-puan supaya kita boleh capai target tersebut dan juga kita boleh test. Kita boleh tengok sama ada kita ni performance-nya macam mana, KPI-nya macam mana. Alright. So, dekat dalam goal ni tuan-puan, okay, kita ada yang pertama sekali, apa benda kita nak capai. Macam saya cakap tadi tu. Sama ada kita nak capai 10k pertama, sama ada kita nak beli komputer, nak beli kereta, nak beli handset dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah berapa nak capai. Okay, kita letakkan betul-betul berapa banyak yang kita nak capai tu. Kemudian yang ketiga ialah bila kita nak capai tu. Kan? Sebab ini dalam coaching tuan-puan, bila seseorang itu dia tak ada timeline untuk dia punya goals, maka dia memang tak akan capai goal tersebut. Okay, contohnya dia cakap saya nak kurus contohnya kan, tapi tak ada cakap bila nak kurus tu. Okay, so apa yang berlaku ialah kemungkinan besar dia memang tak akan kurus tuan-puan. Sebab apa? Sebab tak ada tempoh waktu ataupun timeline yang tertentu. Okay, so letakkan 3 perkara ni tuan-puan. Yang pertama what, apa yang nak capai. Yang kedua how many, okay, berapa banyak nak capai. Dan yang ketiga ialah when, bila kita nak capai tu. Okay, kemudian barulah masuk kepada step yang kedua, iaitu step yang paling penting sekali selepas step goal. Apa dia tuan-puan? Ialah step survey. Okay, so ini saya dah share sikit kepada tuan-puan yang dah pernah dengar sebelum ni, sharing tentang 5 step nak capai 10k ni. Tapi saya ulang sekali lagi sebab ini dalam video, ini dalam version video. So kita akan go through satu persatu. Okay, so dalam step survey ni tuan-puan, okay, kita boleh buat banyak cara. Okay, yang pertama kita boleh pergi masuk dekat Facebook group kan. Kita tengok dekat Facebook group, contohnya kalau kita berniaga tudung sebagai contoh, kita boleh masuk dekat Facebook group yang lebih kepada niche fashion. Contohnya baju kurung, okay, suri rumah pakai apa hari ni, kalau adalah contohnya nama grup tu. Okay, grup-grup yang macam tu, okay, yang mana setiap hari akan ada orang share apa yang dia pakai, apa tips-tips dia, apa masalah dia. Alright, so daripada Facebook group ni kita dapat tahu apakah masalah, apakah yang trending pada hari ini, dan juga apakah yang menjadi demand di dalam market tuan-puan. Alright,
So Facebook group ni sangat-sangat best dan juga sangat-sangat bernilai tuan-tuan. Orang kata apa? Facebook group ni sebagai lubuk emas database. Kan? Lubuk emas database. Sebab kalau kita nak create database daripada zero tuan-tuan, makan masa dan juga makan banyak duit. So apa yang kita buat ialah kita masuk ke lubuk-lubuk ini tuan-tuan. Masuk ke Facebook group, masuk ke Facebook group tudung, masuk ke Facebook group suri rumah. Tengok apa yang dibincangkan dekat dalam Facebook group tersebut. Alright? So, yang kedua yang kita boleh buat ialah kita pergi dekat Google je tuan-tuan. Okay? Pergi dekat Google dan type sahaja produk kita, kemudian type masalah. Ataupun type masalah, kemudian type produk kita. Alright? So, nanti akan keluar berpuluh-puluh, beratus-ratus result tentang masalah produk kita tu. Contoh, kalau saya berniaga produk tudung. Okay, kita stick dekat produk tudung. Saya pergi dekat Google dekat sini. Okay, masalah tudung. Okay, bila kita type saja masalah tudung, nampak tak ada kat sini? Ada 11 masalah tudung. Okay. So, kita pergi tengok satu persatu dekat sini. Tudung kelepek, berombak, kelembung. Nak cuba style baru tapi entah apa-apa. Nampak tak? Okay. Pin akan hilang walaupun beli berjuta. Right? Rambut terkeluar. Okay, tudung favorite cari. So, banyak sangat masalah-masalah yang kita boleh jumpa dekat Google ni tuan-tuan. Dan inilah yang akan membantu kita untuk bina produk dan juga untuk membina copywriting kita nanti. Okay. So, step ini sangat penting tuan-tuan. Dan step ini percuma sahaja. Tak perlu nak bayar tuan-tuan untuk buat step ni. Okay. Contohnya ini 5 masalah tudung perempuan yang lelaki kena tahu kan. Tudung konyok, susah nak bentuk, tudung comot, tudung bau asap, kain tudung licin. So, benda-benda ni lah yang kita kena tekankan waktu kita buat copywriting nanti. Okay. So, dapat tak setakat tu? Alright, so barulah kita tak hanya menggunakan khayalan kita semata-mata untuk kita buat produk ataupun untuk kita buat copywriting nanti. Okay, so the next step is IG. IG ni straightforward lah tuan-tuan. Pergi dekat IG, kemudian tengok apakah yang trending dan juga apakah benda-benda yang kita panggil yang ramai orang nak dan sebagainya. Dan bonus untuk tuan-tuan untuk survey ini ialah kat sini kita tengok sponsored ads. Okay, sponsored ad. Maksudnya, tuan-tuan kalau tengok dekat Facebook, tengah scroll-scroll tu, tiba-tiba ada satu sponsored dekat situ kan. Dia tulis sponsored dekat situ. Itu adalah orang yang menggunakan Facebook ads. Tuan-tuan, sangat-sangat bagus kalau tuan-tuan dapat tengok apakah cara orang lain buat marketing. So, bila tuan-tuan tengok Facebook ads orang lain, tuan-tuan tengok dekat bahagian mana? Tengok dekat bahagian like, komen dan juga share. Tengok dekat bahagian like, komen dan juga share. Sebab apa? Sebab semakin ramai orang like, komen dan juga share, maksudnya dia punya video ataupun dia punya iklan tu ramai orang engage. Okay? Dan berkemungkinan besar produk tu ramai orang nak. Saya pernah tengok ada satu iklan tentang alat untuk bantu luruskan tulang belakang. Padahal benda tu plastik je tuan-tuan. Alright? Tapi video tu dapat sehingga 10k, 11k like. Bukan view view dia 1 juta lebih dan dia dapat 11k like. Alright, so memang sangat-sangat powerful cara dia marketkan. Dan produk tu sendiri tuan-tuan memang sangat-sangat demand, high demand. Okay, memang orang ramai cari benda tu. Okay, so itu adalah cara yang kita boleh gunakan dengan cara kita stalk kita punya competitor. Kita tengok competitor kita, cara dia buat iklan macam mana dan juga apakah produk-produk yang diminati oleh orang ramai, yang high demand. So, kita boleh tiru tuan-tuan. Alright. So, setakat ni boleh dapat tak yang tu? Okay. Janganlah kita pergi ambil orang yang buat sponsor ad. View dia sampai 100k tapi yang like-nya 2-3 orang je. Jangan pakai yang tu sebab itu adalah contoh yang tak bagus. Dia tak berapa engage dengan ads tu. Orang tak berapa engage dengan ads tu. Okay. So, ini adalah untuk survey. Alright. Kemudian kita pergi kepada step yang ketiga iaitu produk. Bila kita dah survey tuan-tuan, barulah kita masuk kepada produk. Jangan buat produk dulu baru nak survey. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita buat produk dulu, dah habis masa, dah habis duit, dah habis tenaga, kemudian baru nak survey, baru kita tahu yang orang tak demand produk kita tu. So, rugi tuan-tuan. Okay, so first kali tuan-tuan, kalau kita nak bina produk, kalau kita nak buat produk, make sure kita survey terlebih dahulu. Alright, so boleh setakat tu? Okay, so
dalam produk, okay, bila kita nak buat produk ni tuan-puan, kalau macam saya sendiri, saya ada produk digital, okay. So, mungkin saya boleh buat sendiri produk digital tu, okay. Contohnya macam saya buat kelas, okay. Contohnya macam saya buat website dan sebagainya. So, mungkin saya boleh buat sendiri, okay. Tapi ada certain part yang saya tak boleh buat sendiri. So, saya kena ada team. Okay, saya kena ada team of, mungkin saya kena ada satu operator, okay, satu lagi management, satu lagi mungkin bahagian developer contohnya kan. So saya kena ada team untuk buat produk saya. Okay, kalau tak ada team memang susah, memang lambat. Kalau saya nak belajar satu-satu tuan-puan, memang tak boleh tuan-puan. Alright. Dan yang ketiga ni yang paling best. Sebab apa? Sebab kalau team, mungkin anda perlu hire orang untuk bekerja dengan anda. So, anda kena fikir gaji dia lagi, KWSP dia lagi, AIS dia lagi, alright, surat perjanjian dan sebagainya. Itu tak masuk lagi orang yang masuk office mungkin pukul 10. Sepatutnya masuk pukul 8, dia masuk pukul 10. So, tak masuk lagi itu tuan-puan. So, kalau kita nak buat team ni, pastikan kita dah betul-betul ready untuk ada team, barulah kita hire orang. Tapi, kalau anda tak ready untuk ada team, ini saya punya cara tuan-puan. Iaitulah kita hire freelancer. Hire freelancer untuk bekerja dengan kita mengikut jam. Okay? So kalau freelancer ni kita tak ada gaji yang tetap setiap bulan, no. Kita tak ada bagi dia KWSP, no. Kita tak ada bagi dia EIS dan sebagainya. Kita just bagi dia based on kerja yang dia buat. Okay, contohnya kalau kerja tu mudah-mudah je, bagilah dia 100-200. Kalau susah-susah sikit, bagilah 500. Macam tu. Okay, so kita bayar dia based on kerja yang dia buat. Alright. So untuk freelancer ni tuan-puan, dia memang sangat-sangat banyak trik dia. Okay, kadang-kadang kita kena tipu juga dengan freelancer ni. Okay, so macam mana cara untuk kita pastikan kita tak kena tipu dan sebagainya tuan-puan? Perbincangan dia bukan dekat sini lah, okay? Tapi insyaAllah nanti kalau saya ada masa, nanti saya akan share sikit-sikit. Tapi kalau tuan-puan betul-betul nak tahu dan juga nak ada freelancer sendiri, tuan-puan boleh pergi dekat laptopcastle.com/coach, okay? Dekat situ tuan-puan bagi tahu saya yang tuan-puan nak ada freelancer sendiri, dan saya akan bincangkan kepada tuan-puan. Dan tuan-puan kalau berminat, so kita boleh terus pergi kepada 6 bulan punya coaching, dan saya akan guide tuan-puan satu persatu untuk tuan-puan ada freelancer sendiri dan juga ada bisnes sendiri. So lepas ni tuan-puan tak payah nak pening fikir tentang produk dan sebagainya, tuan-puan just fikir tentang bisnes. Yang lain tu tuan-puan bagi dekat freelancer saja, macam tu. Alright. So itu adalah cara yang saya buat lah. Contoh macam dekat copyclick.app tu. Okay. So saya banyak hire freelancer untuk develop the software. Okay. So dekat dalam produk ni tuan-puan, kalaulah tuan-puan rasa macam tiba-tiba produk ni tak berapa nak kita panggil apa? Tak berapa nak siap. Kan? Susah nak siapkan produk ni. So tuan-puan kena patah balik pergi dekat survey dan juga pergi dekat goal. Mungkin produk ni dia tak menepati masalah pelanggan, ataupun mungkin kita sebenarnya shock sendiri je pasal produk tu. Okay? Sebab kita tak survey pun apa yang orang demand, dan juga kita tak tahu pun apa yang kita nak capai. So kalau kita rasa stuck dekat produk, patah balik pergi dekat survey dan juga patah balik pergi dekat goal. Okay? So the next thing ialah pada test. MVP. Apa maksud MVP? Minimum Viable Product. Ini ada satu buku yang khas untuk startup. Dia panggil Lean Startup. Tak silap saya buku tu. Ada satu istilah dekat dalam buku tu, iaitu Minimum Viable Product. Okay? Minimum Viable Product ni maksud dia apa? Maksud dia produk kita tuan-puan yang sangat-sangat minimum, tapi yang minimum tu dia dah serve the purpose of the product itself. Okay? Contohnya kalau tudung contohnya kan. Tudung tu memang kena siap lah tudung tu. Okay, barulah orang boleh pakai kan. Tapi kita tak bina kuantiti yang banyak. Contohnya kalau tudung tu, kalau nak buat betul-betul bisnes, mungkin kena ada 10,000 stok kan. Mungkin kena ada 50,000 stok. Tapi kalau kita nak tahu demand, kalau kita nak test demand dekat dalam market tuan-puan, maka kita buat dulu mungkin 1,000 stok, okay, ataupun mungkin 500 stok dulu. Okay, kita tengok dulu, test dulu, okay ke tak, orang nak beli ke tak produk tu dan sebagainya. So barulah kita pergi kepada next step. Okay, the first step untuk test ialah kita kena test dengan cara minimum viable product. Okay,
So ada banyak cara untuk kita test. Semua cara ni lebih kurang percuma je semua ni. Okay. Yang pertama ialah pergi dekat Facebook personal kita. Okay, tanya je dekat Facebook personal tu, siapa dekat sini yang ada masalah ini, nak tak saya bantu anda dengan ini contohnya. Okay. Memperkenalkan produk yang terbaru kami contohnya kan. Tudung tak perlu gosok dan juga tak perlu basuh. Okay. Memang tak bau busuk contohnya kan. So letak je dekat Facebook personal tu. Tanya dekat kita punya friend-friend dekat Facebook personal tu, adakah diorang berminat ataupun tidak dengan kita punya produk tu. Okay. Cara yang kedua ialah dengan Facebook group. Masuk dekat Facebook group, okay, perkenalkan produk kita di dalam Facebook group tersebut. Okay. Dengan cara ni kita dapat tengok apakah demand ataupun kita punya produk tu boleh pergi ataupun tidak. Yang ketiga ialah tanya kawan. Okey, tanya kawan lah. Contohnya kita minta pendapat kawan, adakah dia rasa dia nak beli produk tu ataupun tidak. Okey, contohnya macam saya dekat dalam copyclick.app ni tuan-puan. Yang mana waktu mula-mula sekali saya bina copyclick.app ni, saya biasanya saya akan post dekat Facebook personal saya kan. Siapa dekat sini yang nak try secara percuma? Okay, nak try secara percuma copywriting saya. Waktu tu copywriting tu just ada copywriting sahaja. Dia tak ada benda lain, dia tak ada sekolah Facebook dan sebagainya. Sebab saya nak betul-betul minimumkan dia punya function. Tetapi copywriting copyclick.app tu serve the purpose of the software itself, iaitulah untuk bina copywriting, software membina copywriting secara automatik. Okay. So memang ramailah orang yang minat tuan-tuan, nak bagi secara percuma kan, siapa tak nak. Yang waktu tu lebih daripada 100 orang yang tanya kot waktu tu. Okay. Kemudian saya tanya dekat kawan-kawan saya kan. So saya tanya dekat dia, cuba test pakai ni, okey tak? So waktu tu dia cakap, bagus lah kau ada produk ni kan, kau ada software ni, bagus lah. Dia cakap, kalau aku nak niaga ke produk ni boleh tak? Okay, so sampai tahap macam tu sekali tuan-puan, bila kita ada produk yang it serve the purpose of the product itself. Okay. So dekat dalam step ni sangat-sangat penting untuk kita test dahulu produk kita sebelum kita pergi kepada tahap yang seterusnya, iaitu scale. Okay. Kemudian kalau dekat bahagian test ni tuan-puan rasa macam tak berapa nak, kita panggil apa, tak berapa nak boleh pergi kan, tak berapa nak boleh pergi dalam step ni tuan-puan, apa yang kita boleh buat ialah kita patah balik dekat bahagian produk ni tuan-puan. Patah balik dekat bahagian produk, apa benda yang kita boleh tweak lagi, apa benda yang kita boleh tengok lagi supaya kita punya produk tu dia tak shock sendiri, supaya kita punya produk tu dia lebih okey, lebih okey dan lebih ramai orang nak. Okay. So itu adalah bahagian test. Dan yang terakhir sekali ialah bahagian scaling. Okay, bahagian scaling. Dalam scaling ni yang paling best sekali tuan-tuan. Okay, dia boleh sampai 10k, dia boleh sampai 100k sebulan. Alright. So dalam scaling tuan-tuan, pastikan produk tu dah betul-betul siap, dah cantik, design dah okey dan sebagainya. Okay. Kemudian the next step, kalau kita nak pakai Facebook Ads, boleh pakai Facebook Ads dalam scale ini. Tapi pastikan kita test dahulu produk kita. Sebab kalau kita terus pergi kepada scale tuan-tuan, saya takut nanti kita just bakar duit saja untuk Facebook Ads. Alright. So pastikan tuan-puan ingat, sebelum kita scale kita punya produk, okay, kita test dahulu dekat dalam Facebook group, kepada kawan-kawan kita dan sebagainya lah. Alright. So the next step, kita main dengan bajet. Alright. Ada orang yang just sanggup RM30 je sehari untuk jual produk. Ada orang yang sampai 100. Okay. Kalau macam saya sendiri, kadang-kadang saya boleh sampai RM600 sehari untuk kita punya Facebook Ads. Okay. Sebab dalam scale ini kita dah tahu dah, setiap kali kita scale kita punya ads, kita akan dapat kita punya return on investment confirm. Sebab apa? Sebab produk tu dah ditest dan juga produk tu memang dah betul-betul bagus dan kita dah ada copywriting yang betul. So kita tak risau untuk scale the budget, kita tak risau untuk tekan budget tu, sebab kita tahu memang boleh pergi dan juga memang akan datangkan keuntungan untuk kita balik semula. Alright. So that's it tuan-puan, 5 step macam mana nak capai 10k pertama anda. Macam mana? Best ke tak best perkongsian ni? Okay, harapnya tuan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian ini. Dan kalau tuan-puan rasa perkongsian ni bagus, tolong tuan-puan copy link dekat bawah ni. Kalau Telegram ada link dekat bawah ni, ada ayat ni. Okay, tuan-puan copy dan hantar dekat semua grup yang tuan-puan ada, supaya mereka juga boleh belajar ilmu ini setiap hari. Dan jangan lupa tuan-puan, bagi anda yang berminat untuk bersama-sama dengan saya dalam sesi coaching selama 6 bulan, pergi ke letopcansale.com/coach. letopcansale.com/coach. Alright. Yang mana dekat dalam saya tak di sini, letopcansale.com. Okay, letopcansale.com/coach.
Okey. Yang mana dekat dalam page ni tuan-puan, okey, tuan-puan boleh pilih tarikh mana yang tuan-puan nak. Okey, kita akan adakan konsultasi selama 30 minit tuan-puan untuk kita tahu tentang masalah yang tuan-puan ada dalam bisnes tuan-puan dan juga macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Okey. Dan kemudian kalau kita rasakan, kalau tuan-puan dan saya rasa kita serasi dan boleh berkolaborasi untuk sesi coaching selama 6 bulan, kita akan teruskan selama 6 bulan. Tapi kalau tak, kita tak ada apa-apa komitmen tuan-puan, tak perlu bayar dan sebagainya. Tapi harga asal untuk sesi konsultasi ini adalah RM300 untuk sejam. Alright. So untuk yang anda yang betul-betul nak sesi coaching selama 6 bulan ini, 30 minit ini adalah percuma sahaja untuk tuan-puan. Alright. So jangan lepaskan peluang ni tuan-puan, sebab saya just nak 10 orang sahaja untuk saya coach selama 6 bulan ni tuan-puan. Dan kalau tuan-puan rasa kalau tuan-puan rasa ada something yang tuan-puan dapat dan juga tuan-puan rasa nak move dengan saya selama 6 bulan, so boleh teruskan selama 6 bulan tersebut lah. Minta maaf lah tadi terulang-ulang dari semula kan. Alright. So that's it tuan-puan untuk perkongsian saya pada pagi ini. Terima kasih kepada anda yang mendengar sampai habis. Harapnya tuan-puan, kita doakan sama-sama bisnes tuan-puan dan juga bisnes kita sendiri harap-harapnya berjaya dan juga dapat membantu lebih ramai orang di luar sana, insya-Allah. Alright. So itu sahaja. Terima kasih kepada anda semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.